Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon-calon SPM 2021 yang sedang menonton di rumah sekarang. Apa khabar adik-adik? Seperti biasa anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini Kak Mira akan temankan anda semua selama 1 jam. Dan untuk hari ini kita akan fokuskan bagi teknik menjawab mata pelajaran Prinsip Perakaunan Kertas 1. Ini merupakan sebuah mata pelajaran elektif dan untuk hari ini kita bawakan kepada anda seorang guru yang sangat berpengalaman dan luas ilmunya di dalam mata pelajaran ini. Siapakah beliau? Ayo kita saksikan Prof. The Guru. Baik, dan bersama dengan kita hari ini Cikgu Nuraini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu? Selamat datang Cikgu. Alhamdulillah sihat. Mira sihat? Saya sihat Cikgu. Baik Cikgu, hari ini kita akan sama-sama belajar. Cikgu akan curahkan ilmu Cikgu kepada mereka yang sedang menonton sekarang ni, teknik menjawab bagi kertas 1 untuk prinsip perakaunan. Betul Cikgu? Betul Mira, betul. Ini merupakan mata pelajaran elektif Cikgu ya? Ya, betul. Di bawah subjek TVET. Di bawah subjek TVET. Ya. Dan saya yakin sebenarnya ada rahsia macam mana kita nak tackle setiap satu soalan bagi mata pelajaran ini. Betul, Mira. Jadi silakan Cikgu Nuraini untuk kongsikan kepada semua calon SPM yang sedang menonton di rumah. Terima kasih banyak-banyak Mira. Assalamualaikum semua. Okey, kepada semua calon-calon SPM yang sedang menonton pada hari ini. Okey, hari ini cikgu akan fokuskan kepada kertas 1 sahaja. Alright. Okey, kita tengok dulu. Okey, kertas 1 seperti yang awak sudah maklum, item objektif aneka pilihan, okey, dan awak perlu menjawab dalam masa 1 jam 15 minit, okey. Kemudian soalan yang diuji seperti yang awak telah sedia maklum, 40 soalan objektif dan membawa markah 40 dan wajaran dia 20% Mira sebenarnya. Daripada 100% kertas 1 dia ambil 20% sahaja. Okey. Seterusnya, apa aspek yang diuji dalam kertas 1? Okey, pertama, dia menguji pengetahuan awak semua. Pengetahuan yang awak belajar daripada tingkatan 4 bermula daripada pengenalan kepada perakaunan sehingga kepada imbangan duga Mira. Murid-murid belajar 9 bab tingkatan 4. Kemudian di tingkatan 5 daripada analisis nisbah sehingga kos pengeluaran. Jadi untuk kertas 1, semua topik yang awak belajar tingkatan 4 dan tingkatan 5 akan diuji. Pengetahuan. Kemudian pemahaman, sama pemahaman mereka lah. Setiap bab, fahamkan bab itu akan diuji dalam soalan kertas 1. Dalam pelbagai bentuk soalan akan diuji Mira. Kemudian aplikasi. Ini penting. Apa yang awak dah faham, awak tahu, awak faham, awak boleh aplikasikan dalam soalan, awak boleh jawab dalam soalan itu. Okey. Apa yang cikgu nak tekan di sini pada hari ini adalah aras kesukaran murid-murid semua. Okey, 40 soalan dipecah kepada 5 nisbah 3, nisbah 2 Mira. Maksudnya murid-murid, kalau 5 ni, kalau kita ada 40 soalan Mira, 20 soalan adalah aras rendah murid-murid semua. Jadi murid-murid kita boleh skor Mira sebenarnya sebab separuh daripada soalan itu adalah aras rendah. Okey, nisbah 3 dan nisbah 2. Nisbah 3 adalah soalan aras sederhana. Kalau kita kira-kira ni Mira dalam 12 soalan murid-murid. Tambah tolak macam tu kan. Aras tinggi 2. Nisbah 2. Maksudnya kalau kita kira di sini dalam lebih kurang 8 soalan aras tinggi murid-murid. Jadi di sini kertas 1 pegang betul-betul untuk awak dapat 40 markah. Kalau dapat betul 40-40 Mira, pandai bagus sangatlah Mira. Memang 20% dalam tangan. Ya, 20% dalam tangan. Sebab separuh daripada soalan ni ada aras rendah. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan contoh aras rendah, soalan aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Okey, seterusnya.
Nak jawab kertas satu, ada dia punya guideline dia, ada dia punya tip lah. Tapi sebenarnya cikgu rasa awak dah tahu. Hari ini cikgu akan jelaskan sekali lagi cara tips ataupun tips untuk kita skor kertas satu. Yang pertama sekali murid-murid, seperti biasalah Mira, semua soalan, semua subjek mesti kena baca soalan dengan teliti. Betul. Baca soalan dengan teliti. Baca tu janganlah baca lambat-lambat sangat. Baca betul-betul. Satu persatu soalan daripada bermula sampai akhir tu dia nak apa. Kemudian nombor 2, faham kehendak soalan. Awak baca soalan, awak lihat soalan ni nak apa? Soalan ni uji apa? Soalan ni contoh dia bagi ledger. Tiba-tiba dia tanya imbangan duga. Oh, soalan ni dia suruh kita cari maklumat ledger untuk kita cari jawapan imbangan duga. Faham, lihat apa soalan nak. Okey, kalau boleh guna highlighter Mira sebenarnya murid-murid. Boleh sonteng soalan tu. Garis, oh soalan nak macam ni. Okey. Kemudian pengiraan melibatkan rumus ataupun format mestilah betul. Okey, murid-murid prinsip perakaunan, awak belajar pelbagai format. Awak belajar pelbagai operasi, awak belajar pelbagai rumus. Jadi, bila awak nak kira, pastikan dah ada rumus dalam ni. Kalau satu soalan perlukan rumus ataupun formula ataupun format, conteng dia punya format tu atas kertas soalan. Jangan biarkan kertas soalan awak tu bersih Mira. Tak conteng apa-apa. Takut nak conteng. Conteng murid-murid kertas soalan tu. Okey. Kemudian seterusnya adalah buat pilihan jawapan tepat. Pilihan jawapan ada A, B, C, D. Ada 4 jawapan. Buat pilihan yang tepat. Sebab contoh katalah awak kena kira susut nilai. Dia suruh kira susut nilai atas kos. Ada jawapan untuk baki berkurangan. Memang ada. Mungkin ada. Kadang-kadang ada jawapan untuk penilaian semula. Mungkin ada. Jadi, pilihan jawapan tu buat pilihan yang tepat. Okey Mira, itu 4 tips untuk murid-murid menjawab dalam kertas satu prinsip perakaunan. Okey, boleh semua? Boleh cikgu. Baik, itu sedikit penerangan ringkas tentang format untuk kertas satu dalam mata pelajaran prinsip perakaunan dan juga tips bagaimana untuk kita banyak-banyak kan dapat markah secara maksimum. Kita berhenti berehat seketika kerana selepas ini macam cikgu kata, cikgu nak tunjukkan pula antara contoh-contoh soalan bagi aras rendah, aras sederhana dan aras tinggi. Jangan ke mana-mana, hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Masih lagi bersama dengan guru cemerlang kita, Cikgu Noraini. Cikgu, tadi cikgu kata cikgu nak kongsikan soalan bagi aras kesukaran rendah. Silakan cikgu. Betul Mira. Okey, semua murid-murid, hari ini kita akan lihat dulu aras ataupun soalan ataupun item aras rendah. Okey, yang pertama kita lihat di sini. Semua contoh-contoh ini cikgu ambil daripada soalan peperiksaan 2018 dan 2019. Kalau di hadapan awak semua dah ada, awak boleh rujuk. Okey, murid-murid semua, yang pertama, ini adalah salah satu contoh aras rendah. Maklumat berikut menunjukkan ciri sebuah milikan perniagaan. Pengetahuan murid-murid. Ini yang awak belajar di bab 1 tingkatan 4. Milikan tunggal, kita ada perkongsian, kita ada syarikat dan juga kita ada koperasi. Murid-murid prinsip perakaunan memang dah kena tahu. Dalam ni kena ada. Kalau belum, rujuk balik. Masih ada masa Mira. Okey, ditubuhkan di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan. Bila awak nampak Akta Pendaftaran Perniagaan ni 1956, dalam otak awak terus ingat ini adalah milikan tunggal. Okey, kalau perkongsian Akta 1961, kalau syarikat Akta Syarikat 1965, kalau koperasi 1993. So ada akta bab 1 itu pengetahuan murid-murid Mira. Okey, kemudian liability tidak terhad. Liability tidak terhad awak kena tahulah milikan tunggal dan juga perkongsian. Jadi pilihan jawapan di sini dia tanya yang menepati ciri-ciri. Awak boleh lihat di situ. Kalau awak nampak, awak boleh dapat jawapan di sini. A adalah peramu media berhad. Itu adalah syarikat. Tak menepati jawapan. Okey, cikgu pergi kepada B. Salon Kecantikan Salina. Mira, kalau ada nama Salina itu adalah milikan tunggal. Betul. Seorang. Kan? Okey. Mira pun boleh. Okey, kemudian syarikat bersama Sendirian Berhad. Ini adalah syarikat Sendirian Berhad. Klinik pergigian Amir dan Amira, nampak? Amir dan Amira adalah perkongsian. Baca soalan dengan betul, fahami kehendak soalan, pilih jawapan yang tepat. Jawapan dia adalah D. Salon Kecantikan Salina. Salah confidentnya saya cikgu. Salah sih. Pendaftaran perniagaan. Keyword dia kat situ murid-murid. Pendaftaran perniagaan adalah untuk milikan tunggal.
Okey, murid-murid semua boleh? Okey, ini salah satu contoh aras rendah. Kemudian, padanan. Pilih padanan fungsi jurnal khas murid-murid. Bab 4, jurnal khas. Okey, jurnal khas kita ada 6. Jurnal jurnal khas kita ada 6. Kita ada jurnal belian, jurnal pulangan belian, jurnal jualan, jurnal pulangan jualan, jurnal penerimaan tunai, jurnal pembayaran tunai. Okey, ini asas awak kena tahu. Dia bagi jurnal, dia berikan jenis akaun yang terlibat. Jadi di sini awak kena baca satu persatu. Pertama, jurnal jualan merekod jualan barang niaga secara kredit. Merekod jualan barang niaga. Betul. Jurnal jualan kita rekod barang niaga secara kredit. Okey, kita baca lagi lah. Mana tahu awak macam, betul ke ni aku jawab A kan? Awak boleh pergi lagi pilihan B. Pulangan keluar. Jurnal pulangan keluar. Pulangan belian. Nama lain dia adalah pulangan belian. Merekod pulangan barang niaga daripada pembekal. Kita rekod pulangan barang niaga kepada pembekal. B dah salah. Okey. Conteng kertas soalan awak tu. Kemudian, pulangan masuk. Jurnal pulangan masuk adalah jurnal pulangan jualan. Okey. Merekod pulangan barang niaga kepada, nampak? Jurnal pulangan jualan ataupun jurnal pulangan masuk, kita rekod pulangan barang daripada pembeli ataupun pelanggan yang berhutang dengan kita. Jadi, B dengan C dah salah. Kemudian yang terakhir, jurnal penerimaan tunai. Merekod penerimaan barang niaga sahaja, tak tepat tu. Penerimaan kita merekod semua penerimaan tunai. Kalau pembayaran kita rekod semua yang berkaitan dengan pembayaran tunai. Jadi, barang niaga, dia spesifik barang niaga tu salah dah. Jadi, jawapan di sini adalah B. Minta maaf, jawapan di sini adalah cikgu nampak B. Jawapan di sini adalah A. Terima kasih Mira. Jawapan di sini adalah A. Okey, buat pilihan yang tepat satu persatu. Kalau dah pangkah tu pangkah dah siap-siap senang. Okey, murid-murid semua, boleh? Sambil kita ulang kaji, sambil recall balik apa yang awak dah belajar. InsyaAllah awak boleh ingat. Kalau awak lupa, awak pergi rujuk balik. Baca balik. Okey? Seterusnya kita pergi kepada dia berikan jurnal berikut. Jurnal berikut. Dia tak cakap jurnal apa lagi. Daripada perniagaan TL Enterprise. Okey. Dia berikan tarikh 2018 Ogos 1. Nampak? Ogos 1. Kemudian keterangan di sini dia tulis aset dan modal pada tarikh ini. Mesti awak mesti pernah kita recall balik. Pernah buat record macam ni. Soalan dia tanya, apakah jenis urus niaga yang direkodkan dalam jurnal am? Ini adalah jurnal am. Okey, format dia ada debit, kredit. Format jurnal awak kena tahu. Sekarang dah kena tahu dah format sebab ada banyak format Kemudian awak lihat di sini. Ini adalah catatan pada 1 Ogos. 1 Ogos merupakan catatan pembukaan. Masih ingat lagi awak buat kerja khusus? Masih ingat lagi awak rekod kitaran perakaunan dokumen? Catatan pembukaan terbahagi kepada 2. Ada 2 Mira. Pertama, perniagaan itu baru memulakan perniagaan. Jadi keterangan di sini adalah memulakan perniagaan. Yang kedua adalah meneruskan perniagaan. So keterangan di sini seperti inilah, aset dan modal pada tarikh ini. Itu je. Ini adalah catatan pembukaan. Semua catatan pembukaan kita akan masukkan dalam jurnal am. Kemudian baru awak masuk dalam buku tunai, awak masuk dalam ledger. Boleh semua? Boleh cikgu. Okey, boleh Mira? Kita teruskan lagi Mira. Pilih padanan yang betul. Murid-murid semua, bila soalan, highlightkan. Betul. Ada soalan dia nak pilih padanan yang salah. Mungkin ada kan. Jadi, baca soalan dengan teliti, highlightkan apa soalan nak. So, kita lihat satu persatu lah. Bila awak lihat di sini, dia punya pilihan jawapan, ada urus niaga, ada analisis pembayaran. Ini adalah buku tunai runcit. Awak dah nampak tak? Ini buku tunai runcit. Ya, buku tunai runcit dia ada analisis pembayaran yang menguji murid-murid. Dia bagi urus niaga, dia tanya analisis pembayaran apa? Di sini awak kena tahu. Pertama, baiki kenderaan. Baiki kenderaan, betul ke analisis pembayaran dia tambang? Tak tepat, salah. Okey, baiki kenderaan, analisis pembayaran tu kita masuk dalam belanja am ataupun belanja pejabat. Lagi, mengirim bungkusan. Betul ke analisis pembayaran dia alat tulis? Awak boleh conteng-conteng dekat sini.
Mengirim bungkusan, kita tak masuk dalam alat tulis. Kita masuk dalam belanja pos. Pos punya. Analisis pembayaran pos. Okey. Kemudian membeli sampul surat. Pelbagai. Betul ke analisis pembayaran ni pelbagai? Murid-murid semua, analisis pembayaran pelbagai ni untuk yang belanja-belanja kecil yang jarang berlaku. Contoh, cikgu bagi contoh seperti pekerja dia nak pinjam duit. Contohnya pekerja nak pinjam RM50. Pekerja kedai awak, mungkin dia tak ada duit, dia nak pinjam sekejap RM50 dalam bulan itu. Jadi kita gunakan tunai runcit bagi kepada pekerja. Jadi pelbagai ni untuk belanja yang kurang, yang jarang sangat berlaku lah. Jadi membeli sampul surat kita tak boleh masuk dalam pelbagai, kita masuk dalam pos. Kalau tak ada dalam pos, kita boleh masuk dalam alat tulis. Utamakan dulu pos. Kalau tak ada pos, kita boleh masuk dalam alat tulis. Alat tulis tak ada cikgu, kita boleh masuk dalam belanja pejabat. Kita lihat soalan tu dia berikan pos. Kalau dia beri pos, kita masuk dalam membeli sampul surat ini dalam pos lah, belanja pos. Lihat kepada soalan lah. Kemudian belanja minuman. Ya, belanja minuman kita masukkan dalam belanja am. Kadang-kadang analisis pembayaran belanja minuman tu dia dah letak siap-siap minuman. Kalau ada minuman, kita masuk dekat minuman Mira. Tapi soalan ni dia tak bagi minuman, dia bagi belanja am atau belanja pejabat, kita masukkan dalam belanja pejabat. Okey, murid-murid boleh semua. So jadi awak analis kat sini Jawapan dia adalah D, Mira. Boleh semua? Boleh, cikgu. Seterusnya, dokumen. Okey, dokumen, awak buka balik buku teks, awak lihat satu persatu dokumen tu. Dokumen ni fungsi apa, fungsi apa, fungsi apa. Okey, pilih dokumen yang akan direkod dalam buku tunai runcit. Buku tunai runcit ni kita rekod belanja kecil-kecilan yang kerap berlaku. Setiap organisasi ada buku tunai runcit. Okey, awak rujuk balik untuk dapat info yang lebih. Okey, di sini dia beri pilihan jawapan A, B, C dan D. Satu persatu awak lihat. Okey, yang pertama memo. Awak lihat di sini memo. Memo pemilik membayar bil telefon peribadi dengan menggunakan wang perniagaan. Bayar bil telefon menggunakan wang perniagaan 250 tidak sesuai kita masukkan dalam buku tunai runcit sebab amount dia besar. Buku tunai runcit ni amount yang kecil-kecil, macam RM5, RM10. Jadi kita gunakan buku tunai. So A tu salah lah, tak tepat. Kemudian B, voucher pembayaran. Kita bayar gaji, tengok. Gaji tak sesuai kita masuk dalam buku tunai runcit. Amount dia nampak Mira, RM900. Jadi kita masuk dalam buku tunai. Jadi B jawapan dia tak tepat juga. Kita lihat satu lagi C. C kita beli barang niaga. Murid-murid beli barang niaga, beli aset, bayar belanja operasi perniagaan tak sesuai masuk dalam buku tunai runcit Mira sebenarnya. Sesuai masuk dalam buku tunai. Okey? Jadi so C tu pun dah salah. Jawapan dia adalah D. Awak lihat di sini. Kenapa? Kita beli pen, kita beli kertas. Jadi analisis pembayaran kita boleh masuk dalam alat tulis. Buku tunai runcit nilai dia berapa? RM25 sahaja. So, jawapan dia D lah. Jumlah yang kecil lah, cikgu. Ya. Buku tunai runcit untuk pembayaran kecil-kecilan sahaja yang kerap berlaku lah. Okey, jadi murid-murid semua boleh? Soalan seterusnya. Tengok. Item manakah yang menambah? Awak highlight menambah. Tambah ikuti pemilik. Murid-murid, ikuti pemilik ni adalah modal. Apa yang menambahkan ikuti pemilik? Lihat pilihan jawapan di sini. Masih ingat lagi modal awal? Cikgu buat ni modal awal tambah sama-sama dengan cikgu. Tambah untung bersih, tolak ambilan. Kita akan dapat modal akhir. Sekiranya perniagaan tu rugi, kita tolaklah. Okey. Di sini, apakah item yang mengurangkan? Awak lihat di sini. Belanja. Belanja mengurangkan modal. Sebab bila kita nak dapat untung bersih, hasil tolak belanja. Belanja mengurangkan modal. Okey. Soalan dia nak menambahkan modal. Ambilan. Ambilan adalah catatan kontrak kepada modal. Jadi, ambilan mengurangkan modal perniagaan. Tak tepatlah. Rugi bersih. Rugi bersih memang mengurangkan modal. Jawapan dia adalah ya, modal tambahan. Modal tambahan menambahkan modal. Okey?
So jawapan dia adalah D. Boleh semua? Boleh, cikgu. Okey, kita recall balik semua. Apakah butiran yang akan menyebabkan penambahan kos belian? Butiran yang menambahkan kos belian. Murid-murid, ini lebih kepada format akaun perdagangan dan untung rugi. Bagaimana awak dah dapat kos belian? Belian, tolak pulangan belian, awak akan dapat belian bersih. Selepas belian bersih, kita ada 4 kos yang akan menyebabkan kos belian bertambah. Apa murid-murid semua? Ya, insurans atas belian, angkutan masuk, duti atas belian dan juga upah atas belian. Empat kos ni akan menambahkan kos belian. Jadi, pilihan jawapan di sini dia berikan angkutan masuk tak tepat. Angkutan masuk adalah belanja. Kita masuk dalam belanja operasi perniagaan. Angkutan keluar, minta maaf, angkutan masuk, minta maaf saya nampak angkutan keluar. Angkutan masuk menambahkan kos belian. Betul. Angkutan keluar adalah belanja. Kita tak masuk dalam kos belian, Mira. Angkutan masuk, kita masuk dalam kos belian. Angkutan keluar, kita letak dalam belanja. Okey murid-murid, lagi. Duti atas belian. Ya, duti atas belian menambahkan kos belian. Okey, kita lihat kat sini pilihan jawapan dia 1, 3 Roman, insurans. Kalau dia tulis insurans atas belian, ya, dia menambahkan kos belian. Sekarang dia hanya tulis insurans. Itu adalah belanja operasi perniagaan. Tak masuk dalam kos belian. Boleh semua murid-murid? Jadi jawapan dia adalah 1 dan 3. B, cikgu. Ya, cikgu tak letak jawapan kat sini. Cikgu pun baca jawapan macam awak semua. Ya. Okey, semua boleh semua murid-murid? Boleh, cikgu. Jadi maksudnya memang ada sedikit perbezaan lah antara insurans dan juga insurans atas belian. Betul. Kena berhati-hati murid-murid. Jangan rasa macam insurans, okey, pejam mata terus tanda. Kesilapan kecil tu yang kita tak nak kan. Kerana dia boleh menyebabkan kerugian pada markah kita. Kita berhenti berehat seketika, cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, calon SPM semua masih bersemangat ke belum lagi ni? Come on, kita kena bersemangat untuk sama-sama kita pecut dengan Cikgu Noraini dalam mata pelajaran prinsip perakaunan. Sekarang ni cikgu nak sentuh pula bagi soalan aras sederhana, cikgu. Ya, betul Mira. Silakan cikgu. Okey, murid-murid semua, sebentar tadi kita bincang soalan aras rendah. Okey, sekarang kita lihat aras sederhana. Okey, dia lebih kepada awak pengetahuan, pemahaman dan juga aplikasi awak sendiri. Okey, situasi berikut berlaku dalam akaun untung rugi. Ini popular lah akaun untung rugi ni. Tapi diberikan hint, belanja lebih daripada hasil. Murid-murid semua. Jadi soalan, kesan situasi tersebut akan menyebabkan perniagaan memperoleh. Lihat pilihan jawapan. Rugi kasar, untung bersih, rugi bersih. Yang ni awak memang kena tahulah. Okey? Jadi bila belanja melebihi hasil, Mira, Mira rasa macam mana? Belanja melebihi hasil, untung ke rugi, Mira? Itu memang sah-sah rugi tu, cikgu. Ya, sah-sah rugi. Jadi pilihan jawapan di sini awak jangan ambil kasar. Sebab akaun untung rugi dia untuk mencari rugi ataupun untung bersih. Jadi bila melebihi hasil, rugi bersih. Baik. Awak boleh dapat cepatlah, boleh dapat jawapan kat sini cepatlah. Sebab kalau awak dah nampak, awak faham, awak boleh jawab dengan mudah soalan ni. Okey, seterusnya. Maklumat berikut menerangkan tentang sistem dalam perakaunan. Buku X merekod semua jenis urus niaga perniagaan secara tepat dan bersistematik menggunakan sistem Y. Kita rekod dalam akaun menggunakan sistem catatan bergu, murid. Tak ada sistem lain dah. Debit apa, kredit apa. Jadi Y ni adalah sistem catatan bergu. Awak lihat pilihan jawapan. Apakah X dan Y? Lihat kehendak soalan nak apa. Okey, kalau awak lihat di sini Y, catatan tunggal, sistem investment berterusan, sistem catatan bergu. Jawapan dia ada satu je kat sini, Mira. Betul. Awak dah boleh jawab C kalau awak tak nak baca X. Tapi cikgu explain lah juga di sini. Okey, buku X yang merekod semua jenis urus niaga. Ledger lah.
kita record semua urus niaga ke dalam ledger. Bila kita masuk dalam buku catatan pertama, kita post ke ledger. Setiap urus niaga, awak kena tahu apa akaun yang didebitkan, apa akaun yang dikreditkan. Supaya awak punya imbangan duga akan tepat, balance. Okey, jadi jawapan di sini adalah C lah. Baik. Boleh murid-murid semua? Boleh, cikgu. Okey, seterusnya kita pergi lagi. Pilih padanan yang betul. Padanan yang betul pula. Highlight kat sini betul. Dia berikan akaun yang terlibat, dia berikan jenis akaun dan dia berikan baki. Okey, setiap akaun dia ada baki BB dia di sebelah mana. Asset, baki BB dia berada di sebelah debit. Liability, baki BB dia berada di sebelah kredit. Itu kena tahulah murid-murid semua. Alright, kita lihat satu persatu. Faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman adalah belanja. Kenapa dia letak aset? Salahlah dekat sini dah. Okey, commission. Commission kadang-kadang dia ada commission diberi, Mira. Kadang-kadang dia ada commission diterima. Jadi kita lihat pilihan jawapan. Kalau dia letak commission ni belanja, kenapa kredit? Belanja debit. Kita rekod di sebelah debit. Jadi salah dah jawapan juga di sini. Cepat sikit kalau boleh menjawab. Cakap dalam hati ni bila nak jawab soalan supaya awak nampak soalan. Akaun belum bayar. Akaun belum bayar, liability. Kenapa liability debit? Kita rekod semua hutang di sebelah kredit. Nampak? Faedah atas simpanan tetap hasil betul. Jawapan dia adalah D. Okey, boleh semua murid-murid satu persatu. Kita pergi lagi. Okey. Dia bagi satu akaun di mana daripada perniagaan Daniel. Dia bagi Y. Dalam hati cakap, mesti nak suruh kita cari Y ni. Ya. Apakah Y dalam imbangan duga? Nampak murid-murid? Dia bagi ledger. Tapi dia tanya imbangan duga. Apakah itu? Jadi di sini awak kena cari berapa angka imbang. Berapakah baki HB? Berapakah baki BB bagi soalan perniagaan Daniel ini? Pertama sekali awak lihat. Bila kita rekod belian di sebelah kredit, maksudnya ini adalah akaun belum bayar. Belian secara kredit kita masuk dalam akaun belum bayar. Jualan secara kredit akaun belum terima. Itu kena tahu. So pilihan jawapan A dengan B dah boleh buang dah. Jangan tengok dah. Okey? Persoalan di sini, ni amount mana ni? Yang ni ke yang ni? Awak kira lah. Boleh Mira kira dengan cikgu sekarang? Boleh, cikgu. Okey, Mira ambil 6,000. Sekarang cikgu nak imbangkan akaun Okey, belah mana yang paling besar? Kita ambil 6,000. Okey, kita samakan kedua-dua dulu. Okey Mira, 6,000. Kita cari angka imbang. Tolak 420. Boleh tak Mira? Tolak 420. Boleh cikgu. Awak pun sama-sama dengan Mira. Berapa Mira? Murid di rumah pun sama juga. Kita akan dapat 5,580. 558. Tulisan cikgu cantiknya. 5580. Jadi ini adalah angka imbang pada akhir bulan Januari. Nampak tak cikgu buat macam ni? Baki HB. Baki HB kita bawa ke bulan Februari. Ni Januari Kita bawa ke bulan Februari, dia akan jadi baki BB iaitu 5580. So dia berada di sebelah kredit. Nampak? Jawapan dia adalah D. Cepat dengan pantas awak boleh kira. Faham soalan tu nak apa? Boleh? Okey semua? Senang kalkulator yang mudah kan Mira kan? Dah dapat jawapan D. Okey murid-murid. Seterusnya kita pergi lagi. Kesilapan manakah yang tidak ketara dalam imbangan duga? Murid-murid, kita ulang kaji balik. Dalam imbangan duga ada dua kesilapan. Kesilapan ketara, kesilapan tidak ketara. Kesilapan ketara, imbangan duga tak balance. Dalam bahasa mudah Kesilapan tak ketara, imbangan duga tu balance tapi salah. Okey, jadi pilihan jawapan ni kena tahu satu persatu. Pertama, bayaran gaji 600 secara tunai hanya direkod dalam buku tunai. Imbangan duga tak akan balance sebab dia hanya rekod dalam buku tunai, kredit. Satu lagi debit tak ada. So ini adalah kesilapan ketara. Tak boleh pilih sebab dia tanya tidak ketara. Highlightkan soalan. Dia nak apa soalan tu? Kemudian diskaun diberi 70 telah direkodkan dalam akaun diskaun diterima. Diskaun diberi adalah belanja. Kita kena rekod di sebelah debit. Tiba-tiba dia masuk kredit. Nampak imbangan duga tak balance. Sepatutnya debit, dia masuk kredit. Tak balance. Okey?
Jadi B adalah kesilapan ketara. Kemudian C, jualan secara kredit 255 telah direkodkan dengan 225 dalam akaun jualan. Okey, dalam akaun belum terima dia rekod 255. Tapi dalam akaun jualan ni dia rekod 225, tak balance. Jadi ini adalah kesilapan ketara. Akhir sekali B, belian alat dan pejabat 500 dengan cek. Okey, cek direkod di sebelah kredit. Belian itu direkod dalam akaun belian. Belian alatan pejabat. Alatan pejabat kita rekod di sebelah debit. Akaun belian pun kita rekod di sebelah debit. Betul. Imbangan duga awak tak akan dapat detect kesilapan ini sebab balance. Sebab awak salah, akaun tu salah, awak salah masuk di baki debit tu semuanya betul. Sebab alatan pejabat pun debit, belian pun debit, cuma awak salah masuk akaun. Sebab tu dia tak nampak sangat, tak ketara sangat kesilapan itu. Jadi jawapan dia D lah. Awak lupa kesilapan ketara dan kesilapan tak ketara, awak rujuk balik buku. Ulang kaji balik kesilapan ketara dan tak ketara ini. Okey, boleh murid-murid semua? Cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Maklumat berikut berkaitan langkah-langkah pembubaran perkongsian dalam jurnal am. Ini langkah-langkah. Dia bagi pilihan jawapan. Dia suruh susun kan. Kalau langkah-langkah ni dia suruh susun. Jadi satu persatulah awak kena cari. Pertama, bila kita nak bubar sesuatu perniagaan perkongsian, kita kena tutup semua aset kecuali bank ataupun tunai. Masih ingat lagi step tu? Semua aset kita kena tutup, kita kena masuk dalam realisasi. Jadi, awak baca di sini, cikgu lihat pilihan pertama adalah 3 Roman. Nampak? Okay. So, awak cari yang mana yang pertama? Awak lihat pilihan jawapan. Ada tak 3 Roman, Mira? Ada cikgu. Terus jawapan dia C. Tak payah pening-pening kan cikgu? Betul. Terus tanda je. Ya. Tapi kalau awak macam tak yakinlah betul ke aku pilih ni kan, baca satu persatu. 3 Roman kita tutup semua aset masuk dalam realisasi. Kemudian kita baca, kita buat apa? Merekod penerimaan tunai daripada penjualan aset. Semua aset yang kita jual kita masuk dalam akaun bank, dan juga belanja realisasi kita bayar pun kita masuk dalam debit realisasi. Akaun realisasi kita masuk di sebelah debit. Okey? Kemudian lagi merekod pembayaran. Mana-mana hutang yang kita ada kita bayar semua. So yang terakhir adalah merekod pembayaran balik modal. Bila kita dah dapat untung ataupun rugi realisasi, kita akan masukkan dalam akaun modal setiap perkongsi. So jawapan dia adalah C. Nasib baik dia buat 3 tu satu, Mira. Terus kita dapat jawapan dia C. Okey, murid-murid semua boleh? Boleh cikgu. Boleh pegang soalan arah sederhana ni? Okey, seterusnya kita pergi lagi, Mira. Maklumat berikut adalah baki yang diambil daripada buku perniagaan wadah hakiki enterprise pada suatu tempoh perakaunan. Murid-murid akaun ni dah biasa lihat aset dan liability. Benda tu bukan luar biasa sangatlah. Berapakah modal awal jika perniagaan mengalami kerugian? Dia beri, nak suruh awak kira ni. Nampak? Kerugian pula 5950. Modal awal tu, Mira. Dia nak modal awal. Okey, murid-murid semua. Kalau awak baca satu soalan, ini lebih kepada pengiraan modal. Okey, bagaimana kita nak cari modal awal, modal akhir dan sebagainya. Soalan dia berikan ni, ini adalah aset akhir. Ini adalah liability akhir. Sebab soalan dia kata pada akhir suatu tempoh perakaunan. Okey, di sini awak boleh cari modal akhir. Betul tak semua? Okey, cikgu tunjuk di sini. Cara awak nak cari untung ataupun rugi bersih, kita ambil modal akhir. Mira boleh nampak ni semua? Boleh cikgu. Nampak? Okay. Saya tengah tulis. Kita tambah ambilan. Okey. Kita dapat jumlah. Baik. Kita tolak modal awal. Kita tolak sekiranya ada modal tambahan, murid-murid. Kalau ada. Ini format yang penuh lah ya. Kemudian kita dapat untung ataupun rugi. Okey, murid-murid semua. Modal akhir dia berikan murid-murid. Ni, bagaimana nak cari modal akhir? Aset akhir tolak liability akhir. Okey, Mira, boleh tak tolong cikgu? Boleh, cikgu. Aset akhir 50,000, tolak liability akhir 17,590. Boleh tak? Boleh. Kita akan dapat 32,000. 32,000. 410 cikgu. 410. Nampak murid-murid, cikgu dah masuk. Ambilan ada tak dalam soalan ni? Tak ada.
Tak adalah. Okey semua. Kemudian, dia tanya berapakah modal awal ni? Ini persoalan dia. Modal tambahan ada tak murid-murid? Tak ada. Tak payah nak susah-susah hati? Tak ada lah. Okey, untung ataupun rugi. Soalan dia bagi untung ke rugi murid-murid? Rugi cikgu. Rugi. Rugi berapa Mira? 5950. 5950. Boleh tak cikgu buat negatif macam tu? Murid-murid semua. Jadi, boleh tak dengan maklumat-maklumat yang ada ni, kita nak cari modal awal? Boleh tak semua? Boleh. Boleh Mira. Ini adalah simple matematik. Jadi, okey, boleh Mira? Tolong cikgu cari berapakah modal awal di sini? Okey, jadi saya kena Awak pun boleh tolong saya sama-sama. 3, 2, 4, 10. Saya kena tolak lah kan cikgu? Ya. Saya kena tolak 5950. Saya akan dapat 26460 cikgu. 26460. Okey, cikgu letak kat sini. 26460. Nampak? Okey, murid-murid semua boleh? Okey semua? Okey, macam ni Mira. Sebenarnya 5950 ni kalau kita tolak, nampak tak? Dia positif kan 5950. So 32410 ni okey, kita tolak dengan 5950. Kita tolak dengan 5950. Betul cikgu. 32410. Ya 32410. 32410. Lagi sekali cikgu, maafkan saya lagi sekali. Betul cikgu kan? Ya, cuba kira Mira. Okey. 32410. Okey. Di mana kita punya modal akhir, kita kena tolak cikgu, betul? Tambah Mira. Kita kena tambah 5950 tambah 5950 Mira. Okey, kita akan dapat 38360. 38360. Ya, sebab rugi kan cikgu. Ya, betul Mira. Okey, baik. Lebih kepada matematik murid-murid. Sekiranya di sini dia rugi, kita tambah. Kalau di sini dia untung, kita tolak untuk dapat modal awal murid-murid semua. Okey? So jawapan dia adalah apa dia? Jawapan dia ialah D cikgu. 36360. Okey semua, boleh? Boleh. Okey, seterusnya kita pergi lagi. Maklumat berikut diperolehi daripada buku perniagaan Encik Amin, seorang peruncit pada 31 Disember 2008. Dia berikan untung kasar, gaji, sewa, ambilan komisen diterima. Soalan dia, berapakah rugi? Rugi bersih lah. Banyak rugi soalan ni Mira. Jadi di sini untung kasar dah ada, awak cari hasil. Ada tak hasil dalam ni? Ada? Komisen diterima. Jadi untung kasar kita tambah dengan hasil. Baik. Okey, dah dapat dah satu komisen diterima. Kemudian tolak belanja. Ada tak belanja dekat sini? Ada. Ada Mira. Iaitu gaji, tolak, ambilan jangan. Ambilan ni dia macam saja letak kat sini nak mengganggu awak semua. Ambilan adalah catatan kontrak. Dia bukan hasil, dia bukan belanja. Jadi ambilan ni Mira, kita mana ambilan ni? 400 ni kita abaikan je Mira. Baik. Ada yang boleh kita abaikan, tak boleh masuk saja nak uji awak semua. Jadi boleh tak Mira? Sewa? Sewa adalah belanja. Kita masuk sebagai, kita tolak. Untung kasar tambah hasil tolak belanja. Boleh tak Mira? Tolong boleh, saya. Cikgu. Betul ke rugi ni Mira? Betul rugi. Negatif cikgu jawapan saya. Negatif rugi. Berapa jawapan dia Mira? Jawapannya ialah C, RM900 kerugiannya. Okey, Mira kira sekali lagi 24500. 24500 tambah hasil. Tambah hasil. Baik. Tolak gaji. Tolak gaji 18,000. Tolak sewa. Tolak sewa 7,200. Ya. Maka jawapan dia salah, nanti rugi markah, bukan rugi perniagaan je. Betul. Kira tu betul-betul murid-murid. Berapa Mira jawapan dia? Jadi jawapannya ialah kerugian sebanyak RM500. Ya murid-murid. Masa awak sedang kira, pastikan kira tu betul-betul. Ramai juga murid-murid saya Mira, kalkulator tu. Kadang-kadang cuai sikit lah.
Masa nak tekan-tekan tu pastikan nombor tu betul. Kira betul tambah tu operasi tu kena betul lah. Okey, murid-murid semua boleh? Boleh cikgu. Jadi kepada murid-murid di rumah, ingat pesan cikgu, tambah betul-betul, jangan lakukan kesilapan. Orang kata silly mistake lah cikgu. Ya, betul. Kesilapan yang kita sayang kan? Sayang. Macam yang Mira telah lakukan sebentar tadi. Kesilapan yang ringkas, tak nak macam tu. Okey cikgu, kita berhenti berehat seketika. Selepas ini cikgu akan kongsikan pula bagi soalan beraras tinggi macam mana. Kita berhenti berehat, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Kali ini kita nak masuk pula perbincangan bagi soalan beraras tinggi. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Mira. Sekarang kita masuk soalan aras tinggi. Kalau sebut aras tinggi ni taklah tinggi sangat Mira. Jangan takutlah. Cikgu tunjuk bagaimana contoh aras tinggi. Okey, cikgu pilih soalan ni. Alright. Maklumat berikut diambil daripada Zaleha dan Aisyah Trading. Okey. Nampak ni awak terus ingat, oh ini adalah analisis nisbah tingkatan 5. Okey, dia berikan nisbah semasa Zaleha 2.5. Nisbah semasa aset semasa bahagi liability semasa, dia nak lihat kemampuan perniagaan ini membayar hutang. Aisyah Trading RM1.5 nisbah 1. Maksudnya di sini Mira, Zaleha dia ada kekuatan RM2.5%. Kita convert dalam bentuk RM untuk membayar RM1 liability. Aisyah ada RM1.8% untuk membayar RM1 liability. Itu tafsiran dia. Kemudian pulangan atas modal. Kita lihat Zaleha 25%. Pulangan atas modal Aisyah lebih tinggi. Nampak? Boleh buat analisis, boleh buat analisis dekat sini. Kemudian kadar pusing ganti inventory. Maksud di sini kadar pusing ganti dalam setahun berapa banyak, bahasa mudah berapa banyak pusing stok, berapa banyak pusing inventory dalam setahun. Ada perniagaan dia pusing sekali je. Ada perniagaan dia pusing 10 kali. Jadi di sini Zaleha 3 kali. Aisyah 5 kali. Nampak? Kita boleh lihat prestasi mana yang lebih baik. Tapi baca soalan dulu. Berdasarkan analisis nisbah ini, pilih pernyataan yang betul. Satu persatu. Awak kena tengok satu persatu lah. Okey? Pertama, perniagaan Zaleha lebih cekap. Lebih cekap menguruskan perniagaan berbanding Aisyah Trading. Rasanya macam Zaleha cekap lagi. Betul tak Mira? Aisyah Trading lagi. Aisyah Trading lebih cekap lagi cikgu. Aisyah Trading, perniagaan Zaleha lebih cekap menguruskan perniagaan berbanding Aisyah Trading. Aisyah Trading lebih cekap, betul tak? Betul. Pulangan atas modal dia okey. Dia punya pusing ganti inventory. Jadi maksudnya A ni tak tepat. Awak tengok satu persatu. Kemudian pelabur lebih berminat melabur dalam Zaleha. Mira rasa macam mana? Kalau pelabur lihat Zaleha kan Aisyah dia suka. Mestilah Aisyah cikgu. Aisyah pulangan atas modal dia tinggi. Jadi B tu tak tepat. Okey, bukan salah tapi tak tepat. Okey, kemudian Aisyah Trading tidak mampu membayar hutang jangka masa pendek. Aisyah Trading mampu, dia ada RM1.8% untuk membayar RM1 liability. Dia mampu, dia masih mampu untuk membayar. Bukan tak mampu, cuma kurang daripada Zaleha. Itu je. Kemudian keupayaan Zaleha membayar hutang jangka pendek adalah lebih tinggi berbanding Aisyah Trading. Ya, itulah yang betul. Zaleha lebih cepat jangka masa membayar hutang jangka masa pendek lebih tinggi. Ya, kemampuan dia dalam jangka masa pendek ni setahun murid-murid. Lebih tinggi daripada Aisyah. Betul. So jawapan dia adalah D. Nampak soalan aras tinggi di sini. Satu persatu kena analisis. Seterusnya, akaun belum bayar lagi. Ada lagi akaun. Okey, di akaun kawalan belum bayar diambil daripada Helmi Enterprise. Okey, dia berikan maklumat akaun belum bayar, terus dalam ingatan awak dia berbaki kredit. So segala penambahan berada di sebelah kredit. Segala pengurangan debit. Itu kena tahu. Soalan dia, berapakah baki 1 Ogos? Dia tanya baki pada bulan depan. Ni bulan Julai. Dia tanya baki pada bulan depan. Sekiranya dia ada bagi maklumat pula Mira. Awak kena masukkan 2,100 ke dalam akaun kawalan ni dulu. Masukkan dulu, cari baki HB, dapat baki BB. Itu je sebenarnya. Jadi di sini murid-murid, awak kena jelas bila kita, ni lebih kepada kitaran perakaunan lah murid-murid. Kita masuk dalam jurnal belian, bila post ke ledger, kita masuk dalam akaun pulang, akaun belum bayar. So kita akan rekod di sebelah kredit. Betul tak murid-murid? Kita letak kat sini belian. Ini je maklumat dia berikan. Jadi awak boleh cari angka imbang lah.
berapa baki yang perlu kita bawa ke bulan depan, Ogos. Jadi boleh tak Mira, kita kira Mira pun dah cepat nampak. Mira pun dah nampak macam mana nak cari jawapan soalan ni. Okey. Macam mana Mira? Pertama sekali kita cari bahagian mana ni kredit, ini debit, bahagian mana jumlah dia besar? Bahagian kredit, cikgu. Okey, pandai. Berapa Mira? 9,200. 9,200. Murid-murid boleh kira sama dengan Mira. Okey, cikgu samakan dia. Okey, kita nak cari angka imbang berapakah baki HB. Okey, Mira boleh tak? 9,200 tolak 5,000 tolak 600 tolak 370. Boleh cikgu, tolak 5,000 tolak 600 tolak 370. Kita akan dapat RM3,230. 3230. Ini adalah angka imbang. Cikgu tulis kat sini lah ya. 3230. Cikgu boleh tulis kat sini baki HB? Ya. Kita berhutang, baki hutang kita 3,230. Jangan lupa murid-murid baki HB bawa ke baki BB. Itu jangan lupa. Cikgu bawa letak kat bawah ni baki BB kat sini. BB dia, HB dia, debit. BB dia kita letak di sebelah kredit. Ini asas Mira dalam rekod. Ini adalah asas dalam rekod. Jadi soalan dia ada debit, ada kredit. Nampak? Dia berada di sebelah kredit. 3230. Mana sini? Jawapan dia adalah dadu. Kira betul-betul. Ada murid-murid ni Mira, dia kira tu dia nampak Mira, dia dah tahu. Tapi kadang-kadang 5,000 ni dia tekan 500. Itu sangat bahaya murid-murid. Tekan kalkulator tu, amount tu tekan dengan tepat. Sayang markah. Betul. Aras tinggi Okey. Alright, seterusnya kita pergi lagi. Kad inventory pula. Ingat lagi awak buat kerja khusus dulu? Kad inventory. Alright. Dia tanya, berapakah nilai inventory akhir? Murid-murid, sekiranya soalan diberikan setiap jenis inventory, cari setiap jenis inventory. Jangan jumlah baru cari yang paling rendah. Jangan macam tu. Tengok cikgu buat. Pertama, benang. Benang awak cari. Mira sama-sama dengan cikgu cikgu. Kita ada benang awal. Benang awal. Kita beli lagi benang. Kita tambahlah ya Mira. Betul. Okey. Kita keluarkan benang. Tolak 80. Berapa 80. Mira? 90 cikgu. Benang. Cikgu tulis kat sini 90. Ini adalah benang. Okey, boleh faham ni murid-murid? 90 kotak Okey. Jarum pula. Boleh Mira? Boleh. Kita ada baki jarum 30. Murid-murid semua. Kita belilah, maksudnya kita beli tambah lagi 200 dan kita keluarkan 120 jarum. Berapa murid-murid semua? Berapa Mira? Murid-murid semua sama tak dengan Mira? Kita akan dapat 110 cikgu. 110. Ini adalah jarum. Ini dalam bentuk unit murid-murid. Kita nak dalam bentuk RM. Sekarang soalan dia bagi harga kos dan harga pasaran. Kita akan cari nilai yang paling rendah. Pilihlah. Yang ni mana paling rendah ni Mira? 10 ke 35? 10 cikgu. 90 kotak darab dengan 90. Kita akan dapat darab dengan 10. Kita akan dapat 900 cikgu. 900. Pandai Mira. Okey. Jarum pula murid-murid. RM5 dengan 10. Mana yang paling rendah? Nilai yang paling rendah kita akan ambil untuk inventory akhir. Kita akan pilih RM5 cikgu. RM5 Mira. Pandai. Jadi berapa baki tadi? Kita 110 darab dengan 5. Berapa Mira? 550 cikgu. 550. Jadi murid-murid tambah sajalah. Tambah je. Calculation matematik yang mudah. Berapa murid-murid semua nilai inventory akhir? Kita akan dapat 1,450. Jawapan dia adalah mana jawapan B, ni? Jawapan cikgu. dia B. Dah dapat 1 markah murid-murid. Senang sangat. Okey, boleh semua? Boleh cikgu. Baca sangat soalan dengan teliti. mudah dan senang. Okey cikgu, sedikit tips akhir dari cikgu kepada semua calon SPM yang di rumah. Kepada semua calon SPM 2021, kertas 1 pada 17 Mac 2022. Hari ni 1 Mac Mira? 1 Mac, kita ada 16 hari lagi. Esok pun awak dah mula kertas bahasa Melayu mungkin bahasa Melayu. Jadi tips untuk kertas 1 ni sebenarnya awak boleh skor banyak. Awak boleh dapat markah yang banyak sebab soalan aras rendah tu memang separuh daripada soalan Mira. Betul. Selebihnya tadi cikgu tunjuk aras sederhana macam mana. Mudah kan? Aras tinggi pun macam mana. Mudah.
Jadi awak tune otak awak tu, awak anggap soalan ni memang mudah untuk kita skor. Dapatkan markah yang tinggi. Ingat tips yang cikgu sebut tadi pada awal rancangan tadi, baca soalan dengan teliti, kira betul-betul jangan cuai dan fahami kehendak soalan. InsyaAllah awak boleh jawab dengan baik dan awak dapat 40/40, insya-Allah. Insya-Allah, amin. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nuraini atas perkongsian ilmu pada hari ini. Diharapkan memberi manfaat yang luas kepada semua calon SPM. Ingat Cikgu pesan, jangan lakukan kesilapan yang kecil, rugi markah nanti. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Terima kasih juga kepada semua. Kita jumpa lagi di episod akan datang hanya di Sukses SPM 2021 Pecutan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Didik TV KPM